Okay, Assalamualaikum. Selamat datang ke Kopi Bersama Coach. Hari ini bersama saya untuk kali kedua kita ada Farid. Hai guys. Farid ada pengalaman baru. Okay, beliau telah menyertai pertandingan bina badan pertamanya Mr. Awang Selamat 2023. Ya, betul. Dan tahniah bila dah mendapat tempat pertama dalam kategori badan cantik bawah 70 secara tertutup. Top 5 bawah 70 tapi untuk terbuka dan top 14 untuk main fizik open. Okay. Betul. Open ni maksudnya dia seluruh Malaysia dan tiada kategori berat dan tinggi. Semua boleh masuk. Oh, semua boleh masuk. Yes. Jadi untuk badan cantik tertutup tu Tertutup. apa kriteria dia? Kriteria dia mestilah bawah 70 kg. Tapi tidak dikira kriteria dalam tinggi lah. Maksudnya tinggi rendah tu bawah 70, bawah 170 ke atas 170 ke tak kisah. Yang penting bawah 70 kg macam tu. Jadi maksudnya tertutup tu di atas jemputan sahaja ke? Oh tidak, tertutup ni maksudnya IC lahir dalam IC Kelantan. Maksudnya orang Kelantan saja. Itu tertutup. Kalau open ni kan, open ni maksudnya seluruh Malaysia. Asalkan berat 70 kg ke bawah, seluruh Malaysia boleh masuk yang open. Sebab tu kalau orang biasa kita dengar competition ni, yang paling orang takut nak masuk adalah open. Sebab melibatkan atlet seluruh Malaysia. Dan saya dengar competition ni agak istimewa. Mr. Awang Selamat ni apa kelebihan dia berbanding dengan pertandingan bina badan yang lain? Okey, baik. Pertama, saya agak excited sebabnya Mr. Awang Selamat ni dia satu-satunya pertandingan bina badan yang patuh syariah dan dianjurkan buat kali yang kelimanya pada tahun 2023 ni. Jadi yang specialnya sebabnya pemakaian dia. Pemakaian dia mestilah seluar panjang ataupun pendek kata bukan pakai seluar atas aras lutut lah. Dan mesti ada pengikat kain untuk tutup pusat. Sebabnya ikut penilaian juri tidak akan menerima dan menilai bawah daripada para pusat. Jadi apa-apa condition tak kisahlah kering ada 12 abs sekalipun, tapi kalau bawah daripada pusat tak dikira. Kalau kita dengar biasanya bina badan ni yang jenis yang pakai tight dan sebagainya, kaki dan lower abs sangat penting. Tapi untuk Awang Selamat ni bawah daripada pusat tidak dikira. Jadi macam mana pengalaman competition pertama tu? Saya fahamkan sebelum ni pernah ada prep, Ya, betul. tak kesampaian. Tapi kali ni berjaya. Okay, first of all, saya buat benda ni plan last minute sebabnya saya punya plan diet ni hanya 6 minggu. Okay, ya 6 minggu saja. Kalau course tahun, biasa orang plan untuk pro competition berbulan. Minimum 8 hingga 12 minggu macam tu. Tapi saya hanya buat 6 minggu sebab saya punya planning last minute. Dan sepanjang saya punya 6 minggu tu sebenarnya aim saya lah. Ini mindset saya mula-mula lah. Ni kata tak patut dicontohi lah. Saya hanya target second depan masuk lah. Macam tu. Tapi alhamdulillah saya ada seorang mentor yang sangat baik, yang selalu bagi motivation, selalu bagi semangat saya. Okay. Dia bagi tahu alang-alang nak buat yang terbaik, all out. Bukan masalah jangka masa tau. Kita kena percaya pada rezeki. Okay. Ada orang dia prep lama tapi tak ada placing, itu rezeki dia, kita tak boleh nak soal. Jadi kita kena percaya pada diri sendiri, buat yang terbaik. Jangan jadikan alasan tu, kata apa, alasan 6 minggu tu untuk kita nak letakkan diri kita. Betul. Jadi mentor saya macam Muzakir atau Munat tu, dia selalu pesan, alang-alang kau masuk kan, kau buat yang terbaik, give all out. Tak payah nak bagi alasan 6 minggu sikit, kita boleh buat, percaya. Kita boleh buat, dia selalu kata macam tu lah. Kalau coach tahu 6 minggu ni kan, satu proses yang sangat singkat lah. Sebab masa tu baru lepas raya puasa, jadi badan saya tengah susut. Jadi saya nak kena recom badan dalam masa sama, nak besarkan balik saya punya muscle otot. Dalam keadaan yang agak ekstrim, saya kena diet sambil low spec. Boleh cerita sikit extreme diet ni? Extreme diet tu, dari segi diet, of course saya mengambil makanan yang kalori deficit lah. Itu yang utama lah dalam kita punya ni. Dari segi training pula, saya cardio sejam atau 2 jam setiap hari. Dan dari segi training untuk body weight pula, saya akan training sejam 2 jam juga setiap hari. Jadi 4 jam training, 3 jam training dalam sehari, diet dalam keadaan deficit. Dia memang kalau orang yang tak faham, dia akan ingat okay, diet je kan. Tapi kita diet dalam keadaan deficit ni, makin hari badan kita makin penat. Tapi dalam masa sama, kita nak kekalkan kita punya komitmen, disiplin dalam training tu. Itu susah coach. Memang agak koyak sebenarnya. Tapi saya nak katakan pengalaman untuk first time ni kan. Alhamdulillah, Allah banyak mudahkan urusan saya dari segi mental, emosi saya. Memang kalau kita kata tak koyak tu, tipu lah. Semua akan rasa fasa macam tu. Tapi untuk prep kali ni, banyak orang-orang yang baik di sekeliling saya, tolong saya, bagi semangat, support moral dan sebagainya. Dan segala urusan saya sepanjang prep ni Allah mudahkan. Alhamdulillah, itu satu lah. Lepas tu
Pengalaman untuk first time ni, bila dah dekat competition tu, saya fikir satu benda lah. Okay, mula-mula prep tu saya tak ada confidence sangat. Sebab 6 minggu coach, badan tak siap apa ni, kosong. Lepas tu bila dah masuk minggu ketiga, pergi check progress dengan saya punya mentor, Munat. Dia kata, ni boleh Farid, kau kena yakin diri kau. Itu dia selalu pesan. Jadi ala-ala nak prep, jangan target kita nak masuk, target nak champion, target nak top 3. Tapi mostly dia akan ajar saya target macam mana nak champion. Macam tu lah. Jadi bila dah dekat 20 hari terakhir tu, alhamdulillah ada seorang coach ni, Ari Abbas lah, yang sangat pro, sangat orang kata expert buat nutrisi ni, dia datang lah. Okay, dia tolong saya juga untuk saya punya main diet untuk minggu-minggu terakhir. Sebabnya bila dah masuk minggu terakhir, pack week sebagainya, fasa untuk kita lose fat dah habis. Maksudnya tak fokus sangat lah. Tapi macam mana kita nak manipulate carb, manipulate kita punya gula dalam badan kita sangat penting lah. Sebab masa tu yang menentukan condition kita, benda tu yang menentukan. Kalau kita salah manipulate karbohidrat kita dalam badan, memang condition kita on stage hancur. Macam tu. So untuk first time, pengalaman pertama untuk prep ni, bagi saya terkejut. Sebab saya tak kata saya bagus, tapi mungkin rezeki untuk saya, itu je lah. Dan insyaAllah saya akan terus belajar lagi lah. Kalau tanya saya happy lah untuk first competition ni. Sebab first time masuk, terus dapat champ. Itu bukan benda yang mudah, percaya saya cakap. Itulah orang kata, rezeki tak salah alamat. Ia dari usaha kita sendiri, walaupun bina badan ni adalah sukan yang subjektif, penilaian daripada mata juri tidak dapat dinafikan hasil tu. Jadi dengar tu agak mencabar tu. Mungkin penonton ada yang boleh relate sikit kot. Dia macam contohlah, terlepas makan tengah hari, skip lunch, petang tu rasa alah tak ada tenaga, rasa moody. Tapi cuba bayangkan selama 6 minggu, prep lebih teruk pada itu. Masih perlu exercise berjam-jam dan masih perlu pergi ke kuliah, pergi kelas semua tu. Ya, sebab saya seorang student sport science dekat UPSI. Jadi untuk kelas fizikal, kelas teori sentiasa ada. Bukannya prep ni saya tak pergi kelas je. Tapi still kena komitmen dalam untuk saya punya kelas, dan saya juga buat side income. Jadi agak macam bagus untuk kali ni, prep kali ni saya kena fokus untuk saya punya komitmen untuk saya punya kelas dan side income. Dan yang paling penting training tu yang menyakitkan sebenarnya. Tambah pula kita dalam keadaan defisit and diet, tak tenang macam tu. Jadi selain daripada tak ada tenaga, moody, apa lagi kesan yang Farid boleh cerita? Mungkin macam dari segi tidur ke? Okey, baik. Kalau bila dah sampai, saya ingat 2 minggu sebelum competition, masa tu tidur saya dah start kacau. Dia pertama tak boleh tidur lena. Okey, kalau boleh tidur pun dia akan tersedar setiap 2 jam. Setiap 2 jam, 3 jam akan tersedar. Dia nak tidur balik, ambil masa dekat sejam juga. Itu susah. Jadi kita nak kena commit, nak kena pastikan cukup rehat. Esok nak training lagi. Kalau tak cukup rehat malam ni, esok macam mana nak training? Dan akan ganggulah rutin hari yang seterusnya. Rehat tak cukup, makan tak cukup. Jadi badan tu sentiasa dalam keadaan penat selama 6 minggu tu. Dan bila dah ujung-ujung competition, kita tak boleh nak cheat lah. Tak boleh nak cheat meal ke, cheat day ke, tak boleh lah. So masa tu kita punya mental fokus on kita punya competition masa tu. Jadi itu mungkin apa yang orang tak tahulah. Macam mungkin dia tengok IG tu nampak sangat lean, sangat betul. Tapi nak dapatkan proses tu bukan senang lah kita katakan. Faham. Jadi macam mana boleh masih manage tu, apa yang membuatkan teruskan? Baik.